Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Cikgu Siti Zahara akan mengajar kamu subjek fizik. Okey, yang pertama sekali macam biasalah pengenalan dulu ya. Okey, untuk subjek fizik saya perlukan satu buku nota garis 2 yang panjang. Okey, maksudnya hari ni pun kita dah nak mula menyalin nota lah. Okey, nota yang saya nak kamu salin, okey, berdasarkan video ini mestilah dalam bentuk point form. Maksudnya nota yang awak salin tu menyenangkan kerja kamu. Tak perlulah kamu salin semua satu-satu kan. Okey, tengok yang mana penting, tolong salin dalam bentuk point form. Okey, hanya satu sahaja buku nota yang panjang sebab kita akan menggunakan modul. Jadi memang satu sajalah buku yang kita guna. Okey, untuk pengetahuan kamu, fizik. Okey, sebelum saya masuk kepada silibus, okey, kita nak tengok apa beza sains biasa yang kamu belajar dalam lower form dulu, form 1, form 2, form 3. Okey, apa beza sains tersebut dengan fizik, kimia, bio? Saya tak mahu sebutlah pasal kimia dan bio kan. Okey, saya cuma nak bagi perhatian kepada subjek fizik. Okey, sebenarnya fizik ni dia adalah bidang kajian tentang peristiwa alam. Benda yang berlaku di alam ini. Benda kalau macam bio tu dia mengkaji tentang benda hidup kan. Kimia benda lain pula. Okey, tapi fizik ni dia kaji tentang peristiwa yang berlaku, peristiwa alam yang berlaku. Contoh dia apa? Kalau kamu tengok kat padang sekolah ada apa? Biasanya kita akan nampak ada cahaya matahari. Maksudnya fizik ni dia boleh kira apa? Dia boleh mengkaji tentang laju cahaya. Lepas tu kalau kata hari hujan kan, hari hujan, apa yang kita dengar? Kita nampaklah air hujan turun. Okey, biasanya kalau hujan dia akan ada kilat dan guruh. Okey, kalau kamu perasan, kamu perhati betul-betul, ataupun ni kalau yang perhati betul lah, kalau orang buat tak tahu tu mungkin tak perasan. Okey, pada hari hujan kalau kita tengok kan, ada kilat dan guruh. Yang mana yang kamu nampak ataupun dengar dulu? Adakah kilat ataupun guruh? Biasanya kita akan nampak kilat dulu kan. Baru lepas tu bunyi guruh. Maksudnya apa? Maksudnya awak cahaya itu bergerak dengan laju yang sangat tinggi. Okey? Kita ada satu nilai yang konstan. Memang laju cahaya adalah satu nilai yang tetap. Okey? Kalau kamu perasan, kalau kamu dah baca dah buku fizik tu, okey, kita akan dapati laju cahaya adalah 3 eksponen 8 meter saat negatif 1. Maksudnya apa maksud 3 eksponen 8? 3 darab 10 kuasa 8 meter per saat. Maksudnya 3, kalau kita tulis dalam bentuk nombor kan, 3 0,000,000 meter per 1 saat. Maksudnya cahaya tu bergerak dengan sangat laju. Sebab tu kita akan nampak kilat dulu. Lepas tu 2-3 saat ke 2-3 minit, lepas tu baru bunyi guruh. Mungkin minit macam lambat sangat kan. Okey, maksudnya nak habaq kat kamu, bunyi tu lajunya sangat tinggi berbanding bunyi pula apa nama tadi? Cahaya apa, kilat tu cahaya kan. Okey, maksudnya kita cahaya itu bergerak dengan sangat laju berbanding bunyi lah. Okey, maksudnya dalam fizik pun kita boleh kaji benda-benda macam tu. Ataupun mungkin dalam kehidupan harian kita, contohlah kan, contoh kat rumah kita, kita ada apa, vacuum. Vacuum macam mana vacuum itu berfungsi? Adakah awak on vacuum, lepas tu kita hala vacuum kita kat sampah, lepas tu sampah terus masuk? Kita akan kaji macam mana sampah tu boleh ditarik masuk. Okey, kita guna straw nak minum air kan. Kita akan kaji macam mana cara air tu masuk. Adakah kita yang menyedut ataupun ada benda lain yang menolak masuk. Semua tu boleh kita kaji. Maksudnya benda yang tak hidup, tapi peristiwa alam ni
So kita boleh kajilah dalam fizik. Okey. Okey, jadi hari ni kita nak tengok, okey, kita masuk teruslah sikit nah. Kita nak tengok bab yang pertama. Okey, bab 1 ni tajuk dia adalah pengukuran. Okey, kita tengok sikit standard kandungan. Okey, 1.1 kita akan belajar tentang kuantiti fizik. And then kita ada penyiasatan saintifik. Okey, what is penyiasatan saintifik? Yang ni biasanya kita fokus kepada eksperimen lah. Okey, macam mana kita buat eksperimen, apa tujuan dia, apa dia boleh ubah. Okey, method dia apa kita nak buat, and then kita nak apa? Kita nak kutip data kan. Okey. So bila kita kutip data, macam mana kita nak tabulate the data. Maksudnya kita nak jadualkan data. Dah dapat data, kita kena buat graf. Macam-macam. Benda ni kita akan belajarlah nanti. Okey, kita tengok kuantiti fizik. Okey, kuantiti fizik ni. Kuantiti fizik, okay, kita tengok pengukuran. Pengukuran adalah kaedah menentukan nilai kuantiti fizik. Okey, bila kita sebut nilai, dia adalah suatu nombor lah. Okey, kuantiti fizik ni boleh dibahagi kepada dua. Okey, yang pertama adalah kuantiti yang boleh diukur. Okey, dan kuantiti boleh diukur ni pula dia mengandungi magnitude dan unit. Okey, masa kita lawa form belajar sains, mungkin kalau kata kita buat pengiraan pun kita akan dapat jawapan kan. Jawapan contoh 5/10. So dapat berapa? 5/10? 50 kan? Okey, so 50. Tak ada unit tak apa, tapi dalam fizik wajib ada unit. Contoh kita kira elok cantik dah. Tiba-tiba last sekali kamu tak letak unit. So dalam fizik memang satu kesalahan yang serius lah. Maksudnya kita takkan dapat markah jika tiada unit. Okey, unit tu apa? Unit tu contoh, okey, unit dia 10 meter. 100 liter, 100 kilogram. Okey, so that is unit lah. Okey, dalam kuantiti asas, dalam fizik kita terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama kuantiti asas, yang kedua adalah kuantiti terbitan. Okey, kita tengok dulu kuantiti asas. Okey, kuantiti asas ni adalah kuantiti fizik yang tak boleh ditakrif dalam sebutan kuantiti fizik yang lain. Okey? Maksud dia memang dia tu memang dia lah, tak boleh ambil daripada benda lain. Okey, biasanya kalau untuk kuantiti asas ni saya syorkan kamu menghafal, sebab kuantiti asas dalam untuk SPM, KSSM ni dia hanya ada 6 saja kuantiti asas. Okey, kita tengok yang pertama panjang. Okey, fizik ni juga bila kita tahu dia adalah panjang, awak kena tahu juga simbol dia. Okey, panjang kita simbolkan sebagai L kecil. Tu bukan I besar tu L kecil. Panjang simbol dia L kecil. Okey, L tu refer kepada length. Okey. Yang pertama panjang, yang kedua jisim. Okey, jisim kita simbolkan sebagai M kecil. Okey, jisim dalam bahasa Inggeris kita panggil dia mass. Okey, so that's why kita guna M kecil. Masa kita simbolkan sebagai T kecil, iaitu time. Suhu T besar, temperature. Arus I besar. Keamatan cahaya I besar. Lepas tu V kecil kat bawah macam tu. Okey, itu adalah kuantiti asas. Okey, 6 kuantiti asas ini wajib hafal. Okey, saya nak dalam masa 2 minggu yang kita PDPR ni, tolong hafal apa kuantiti asas, 6 kuantiti asas ini berserta simbol. L, M, T kecil, T besar, I besar dengan I besar, V kecil ni kan. Keamatan cahaya itu. Okey, simbol ni satu lagi yang benda penting. Awak tak boleh suka-suka kalau macam panjang dia simbolkan sebagai L kecil, tiba-tiba awak nak tulis L besar, salah nah. Sebab L besar tu dia akan refer kepada benda lain. Yang tu kita tak sampai lagi lah dalam bab-bab seterusnya. Okey. Yang dalam kurungan kat tepi tu pula apa benda? Yang tu bukan simbol, yang tu adalah unit. Tadi kan saya pesan kan, dalam fizik unit sangat penting. Jawapan tanpa unit dikira salah. Okey, so panjang, kalau kata kita ukur panjang, contoh saya kata
tolong ukur panjang pembaris ini. Awak pun ukur kan. Awak ukur, awak kata 30 cm. Awak kata 30 cikgu. Mungkin untuk subjek matematik 30 tu dapat markah penuh. Tapi dalam fizik dapat kosong markah. Sebab apa? Sebab fizik wajib magnitude berserta unit. What is magnitude? Magnitude adalah nilai. Okay, so awak kena bagi jawapan 30 cm. Okay. Okay, jisim. Okay, jisim pun kalau saya tanya berapa jisim kamu? Okay, dalam kelas saya tak akan tanya berapa berat kamu. Kan, sebab ramai yang apa nak kata, dia confuse antara maksud berat dan jisim. Yang awak kata berat saya 60 kg cikgu, yang tu bukan berat, yang tu adalah jisim. Okay, kena pandai differentiate lah. Kena pandai bezakan antara jisim dan juga berat. Okay, so jisim, SI unit yang kita guna adalah kg. Okay, SI unit ni, apa maksud SI unit? Saya akan selalu sebut SI unit lah. SI unit adalah unit yang digunakan di seluruh dunia lah, yang valid. Katakan kat Malaysia pun kita guna kan jisim dalam unit kg. Awak pergi Eropah pun dia guna kg. Awak pergi kat mana lagi? Yang China pun dia guna kg kan. Maksudnya SI unit ni digunakan di seluruh dunia, yang valid, yang sah digunakan untuk seluruh dunia lah. Okay, untuk time, untuk masa, okay, SI unit kita adalah saat, second, S kecil tu nah. Kita tak menggunakan dalam unit minit. Okay, nanti saya terang lebih lanjut lah. Sekarang saya nak sebut-sebut dulu. Okay, suhu temperature kita tak kira, kita tak guna SI unit dalam unit degree Celsius yang kita duk kan, kita duk buat bacaan dalam makmal kan. Sebelum ni kita kata suhu air tu 10 darjah Celsius. Yang tu unit bagi suhu tapi bukan SI unit. Okay, SI unit untuk suhu adalah Kelvin. Okay, arus. Okay, arus ni kita akan belajar dalam Delta 5 lah, bab elektrik. Okay, so SI unit untuk arus adalah ampere. So, simbol dia adalah A besar. Okay, keamatan cahaya, okay, CD macam tu. Okay. Okay, kuantiti asas wajib menghafal 6 kuantiti ini. Okay, tapi kalau kita tengok kuantiti terbitan. Kuantiti terbitan ni apa? Kuantiti terbitan adalah kuantiti fizik yang terbentuk daripada gabungan kuantiti asas secara pendaraban, okey, pendaraban, pembahagian atau kedua-duanya. Maksudnya awak, kuantiti terbitan ini kita akan guna kaedah apa? Nak hasilkan kuantiti terbitan. Okey, kita akan guna kaedah darab. Okey. Mungkin darab, mungkin bahagi ataupun mungkin kedua-duanya untuk menghasilkan satu kuantiti terbitan. Okey, saya bagi contoh nah. Contoh yang kita ada. Okey, contoh luas. Okey, masa kita kecil-kecil dulu, form 1, form 2, form 3 kan. Kita belajar luas segi 4, apa dia luas? Okey, so saya tulis kat sini luas sama dengan luas segi 4 nah. Saya panjang, darat, lebar awak kata kan. Kan kita belajar matematik, semua pandai matematik kan. Okey, so panjang, darat dengan lebar. Okey, sebab apa nama dia adalah kuantiti terbitan? Sebabnya kelas, okey, sebab dia nah. Sebabnya dia telah menggunakan kaedah pendaraban daripada kuantiti asas. Okey, panjang adalah dalam panjang jugalah. Lebar tu pun sebenarnya duduk dalam panjang juga. So, dia menggunakan kuantiti asas iaitu panjang, darat dengan panjang. Tapi kita, matematik kita panggil dia lebar kan. Kalau panjang, darat, panjang macam pelik pula kan. Tapi nampaknya panjang tu duduk bawah, lebar tu duduk bawah panjang dalam kuantiti fizik. Okey, tadi kita kata panjang, darat, lebar. Okey, panjang unit dia adalah meter, lebar pun adalah panjang juga kan. Okey, so unit dia adalah meter. Jadi luas ini unit SI yang terhasil adalah meter kuasa 2. Ni unit unit bagi luas. Luas tu apa benda? Luas tu adalah kuantiti terbitan. Sebab apa kuantiti terbitan? Sebab kita menggunakan kuantiti asas.
Okey, ni panjang kuantiti asas, lebar pun kuantiti asas kan. Dan kita menggunakan kaedah pendaraban untuk menghasilkan luas itu. Okey. Itu contoh. Okey, banyak lagi. Okey, kita ada isi padu, kita ada ketempatan, kita ada laju, kita ada pecutan. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Okey, contoh laju. Okey, kalau laju, kan rumus bagi laju adalah jarak per masa. Okey. Mana pula laju saya? Oh, tak elok sana. Nak kena bagi nampak laju tu. Okey, jarak per masa. Apa tengok jarak ni duduk kat mana dalam kuantiti asas? Jarak mestilah dalam panjang kan. Okey, so jarak tu unit dia adalah meter. Masa, kita tengok masa duduk kat sini. Okey, unit dia adalah saat. Okey, so bila kita meter bahagi saat, kita akan dapat meter saat negatif 1. Okey, sebab apa laju nama dia adalah kuantiti terbitan? Sebab laju tu dia ambil jarak ni daripada kuantiti asas bahagi. Dia guna operasi pembahagian dengan masa. Masa pun duduk dalam kuantiti asas juga. Okey, maksudnya macam tu. Dan unit pun awak kena pandai keluarkan dia lah. Okey, meter bahagi saat, jadi meter saat negatif 1. Okey. Okey, kita tengok apa maksud kuantiti skalar. Tadi kita belajar tentang kuantiti asas dan kuantiti terbitan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, dalam fizik ni awak kena tahu apa maksud kuantiti skalar dan juga kuantiti vektor. Okey? Okey, kuantiti skalar adalah kuantiti fizik yang mempunyai magnitude. Okey, kuantiti fizik. Tadi kita kata kuantiti fizik kita ada dua kan? Satu kuantiti asas, satu kuantiti terbitan. Okey, maksudnya kuantiti skalar ni tak kisah kuantiti asas ke, kuantiti terbitan ke, tetapi syarat wajibnya adalah dia mempunyai magnitude. Okey, magnitude apa maksud dia? Magnitude maksudnya dia ada nilai sahaja. Nilai beserta unit tu confirm lah, unit wajib ada kan. Okey, ni maksudnya dia ada nilai beserta unit sahaja. Tapi kalau kuantiti vektor, dia mempunyai kedua-dua. Okey, yang pertama dia mesti ada magnitude dan juga arah. Okey, dia mesti ada nilai beserta unit and then dia wajib ada arah. Okey, beza dia di situ. Skala mesti ada magnitude sahaja. Yang kedua, vektor dia mesti ada magnitude dan arah. Okey, contoh. Nak bagi nampak kan? Nak bagi nampak, saya pun tunjuk satu contoh. Okey. Jarak saya ambil ke depan dulu. Jarak, contoh saya kata jarak yang dilalui oleh kereta itu adalah 10 meter. Okey, so jarak saya sama dengan 10 meter. Tapi kereta yang sama ni, saya kata sesaran yang dilalui oleh kereta itu adalah 10 meter. Kalau saya sebut 10 meter saja salah. Sebab apa? Sebab sesaran dia adalah kuantiti vektor. Dia mesti ada magnitude, dah ada 10 meter. Dia wajib ada arah. Okey, saya akan kata kereta itu mempunyai sesaran 10 meter ke kiri. Contoh kan. Ataupun 10 meter ke utara. Tak kisah. Asalkan dia mesti ada magnitude dan juga arah. Okey, contoh yang kedua. Contoh, ramai yang confuse kat sini. Okey, awak pun baru nak kenal-kenal kan. Okey, dalam fizik dia ada laju, dia ada hal laju, macam-macam. Okey, apa beza laju dan hal laju? Okey, kalau kita tengok rumus, okey, fizik banyak kita kena hafal rumus dan kena terbitkan SI unit. Okey, tapi jangan risau. Latihan banyak memang tak ada masalah. Okey, laju rumus dia adalah jarak bahagi masa. Ni wajib hafal lah. Okey, tolong hafal. Habis kelas ni kena hafal dah. Apa nama nak kata? Kena hafal adalah benda yang kita bincang hari ni kan. Okey, laju rumus dia adalah jarak bahagi masa. Okey. Jarak contoh, saya lalu kereta saya kan, saya lalu 10 meter.
dalam masa 1 saat. Jadi 10 bahagi 1, jawapan kita adalah 10 kan. Okey, unit apa unit? Wajib fizik ada unit kan? Okey, meter duduk atas. Okey, so meter tu positif lah. Saat yang berada di bawah, bila kita nak naikkan dia ke atas, dia akan jadi -1. Di bawah ni yang kita tak tulis ni maksudnya kuasa 1. Okey, meter kuasa 1 tak perlu tulis. Tak apa, kuasa 1 tu tak perlu tulis. Tapi kita kena tahulah dia adalah kuasa 1 kan. Okey. Saat kuasa 1 kat bawah ni, kalau kita naikkan dia ke atas nak bagi jawapan akhir, okey, dia akan jadi meter saat -1. Okey, jadi macam tu. Okey, ni untuk laju. Apa jadi kalau saya kira hal laju? Hal laju. Macam tadilah. Hal laju rumus dia adalah sesaran per masa. Contoh kereta saya naik ni, sesaran saya 10 meter juga dalam masa 1 saat. Okey, jawapan dia mesti jadi apa? Samalah 10 meter saat -1 kan. Nak tulis tak muak ni. Okey, 10 meter saat -1. Tak cantik lah pok. Macam mana nak tulis? 10 meter saat -1. Macam tu. Okey, tapi saya bagi jawapan macam tu salah. Sebab apa? Mungkin kereta saya ni bergerak ke utara. Saya pun kena tulis 10 meter saat -1 ke utara. Kena tambah lah. Tu beza dia nah. Okey, beza antara kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Okey, kat situ awak boleh tengok lagi lah contoh-contoh lain bagi kuantiti skalar dan kuantiti vektor. Okey. Okey, saya rasa untuk kelas hari ni, saya nak tunjuk sampai situ dahulu. Okey, so homework kamu hari ni adalah, dalam buku nota kamu tu, salin jadual ini. Okey, jadual ini yang nampak ni, kita ada kuantiti fizik, kita ada rumus, kita ada jalan kerja dan kita ada unit. Okey, saya bagi satu contoh. Okey, saya bagi satu contoh. Isi padu, rumus dia kata panjang, darat panjang, darat panjang. Okey, awak pun tengok balik kuantiti asas kita tadi. Panjang, panjang, simbol dia adalah length kan, L kecil. L darab L. L saya macam tu. Nak macam mana? Okey, L. L darab L darab L. Okey, so saya akan jadi berapa? Maksudnya L saya kuasa 3 kan. Semua pandai matematik nah. Jadi, bila saya tahu L darab L darab L, jadi L kuasa 3. Macam mana pula dengan unit? Okey, unit tengok betul-betul nah. Kadang-kadang kita tak mampu nak menghafal semua unit, tapi based on the formula, kita boleh keluarkan unit sendiri. Okey, L kecil ni, unit dia tadi awak belajar kuantiti asas tadi. L unit dia adalah meter. Okey, meter darab meter darab meter. Okey, so meter darab meter darab meter. Jadi unit yang kita akan dapat adalah meter kuasa 3. Okey, please make sure M kamu adalah M kecil. Okey, meter simbol dia adalah M kecil, tak boleh M besar. M besar lagi simbol untuk benda lain pula nah. Macam tu. Jadi awak tulislah dalam kotak. Hak merah bawah ni saya nak tunjuk je. Saya nak tunjuk L tu unit dia meter, L ini meter kan. Okey, so the answer last sekali awak akan dapat meter kuasa 3. Okey, so selesailah bahagian isi padu. Okey, saya tunjuk satu lagi contoh. Hal laju panjang darat masa kan. Okey, awak pun tengok balik kuantiti asas kita, panjang simbol dia adalah L. Darab panjang bukan darab tu, bahagi. Okey, bahagi dengan, saya tak suka lah guna bahagi macam ni. Saya suka guna L per masa. Masa adalah time, T kan, T kecil. Tengok kuantiti asas balik nah. Okey, L unit yang kita guna adalah meter. Length kan, meter per time. Time kita adalah saat. Tapi untuk unit kita tak boleh bagi kat pemeriksa kita meter bahagi saat. Okey, kita kena bawa naik saat yang duduk di bawah tu, kena bawa naik ke atas. Macam mana nak bawa naik? Macam tadi saya kata kan.
kat atas ni kuasa 1, bawah pun kuasa 1 sebenarnya. Tapi tak tulis pun tak apa sebab 1 kan. Okey, so meter memang duduk atas dah, kuasa 1 lah dia. Saat kuasa 1 yang di bawah, bila kita naikkan dia ke atas, dia akan jadi negatif 1. Okey, so hal laju panjang bahagi masa ni rumus dia. Jalan kerja kita lah. Kan? Jalan kerja kita L kecil bahagi T kecil. Okey, nak dapat unit macam mana? Macam ni. Ni cara nak mendapatkan unit. Macam mana nak dapat unit ni? Lagi sekali saya ulang. Nak dapat unit ni based on rumus lah. Okey. Length L kecil ni unit dia meter. T kecil ni time. Unit dia adalah saat. So, meter bahagi saat. Jawapan akhir naikkan semua ke atas. Meter saat negatif 1. Okey, awak pun tulislah kat sini. Kan? Awak pun tulis apa dia? Awak pun tulis meter saat negatif 1. Kat sini kan? Macam tu. Okey, dan okey, yang lain ni C sampai ke G tu saya nak kamu buat sebagai homework kamu lah. Okey, benda ni awak boleh rujuk buku teks. Ataupun mungkin ada yang tak dapat buku teks, bolehlah awak Google ke apa ke, cari buku apa panggil, buku rujukan ke kan. Kod lah abang-abang kakak kita ada tu, boleh rujuk. Pandai-pandailah kamu. Pastikan jadual ini lengkap sebelum kita mula dengan kelas yang kedua. Okey, saya rasa sampai situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.